Takzim raja ini maksudnya begini. Bila negeri Perlis ni adalah negeri beraja, maka sudah pasti dari segi kedudukan, dari segi protokol, dari segi macam-macam aspek sebenarnya yang merajai kita adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, diikuti oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan juga waris yang kedua. Jadi maknanya apa yang berlaku adalah sentiasalah hendaklah kita kata duli-duli tuanku ini ditakzimkan dan diberikan penghormatan. Lebih khusus lagi kita kata begini, apabila Duli Yang Maha Mulia Tuanku atau Duli Yang Teramat Mulia Tuanku ini berkenan untuk berangkat ke pelbagai tempat dan pelbagai program di seluruh pelosok kita kata negeri Perlis, maka sebenarnya baginda berdua ataupun diiringi juga oleh kata suri-suri baginda, sama ada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis ataupun Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Doktor Raja Pemuda Perlis pun kita kata berangkat sama misalnya pada masa-masa tertentu, maka sudah pasti baginda tidak lain dan tidak bukan amat teruja dan amat berbesar hati gembira untuk bertemu dengan rakyat. Ya. Jadi kelaku Perlis yang kita sebut dengan takzim raja ini adalah muliakanlah baginda sebagai raja. Kerana baginda bukanlah kita kata seorang raja yang digambarkan dalam filem-filem tertentu, tak ada pertimbangan, tak ada peri kemanusiaan, tak ada kasih sayang dan juga sebagainya. Maksud saya lebih khusus lagi adalah sekiranya tuanku berkenan untuk berangkat contohnya ke masjid di qaryah kita, di kampung kita, maka marilah kita sambut bersama-sama. Saya teruja lah tu tuanku Raja mai. Marilah kita, maksudnya jangan macam buat macam tak nampak, buat macam sombong. Sedangkan baginda mari untuk memang untuk beramah mesra dengan rakyat. Kan? Jadi maknanya kita pun kalau kata baginda sudah kata berangkat, maknanya kita jangan menyombongkan diri. Kita sambutlah baginda apabila sampai dan bila kita berangkat balik, jika baginda bertitah bertanya apa-apa kepada kita, kita jawab yang betul. Kalau kita rasa macam diri kita ni ada perkara-perkara macam tak berapa nak kemas, tak berapa nak cekap misalnya, kita boleh misalnya buat sedikit persiapan. Orang kata itulah ilmu di dada. Seperti mana kita ada ilmu tauhid dan ilmu kita sebagai rakyat kepada raja ni ada sikit. Janganlah nanti misalnya kita kata bila dah ramah mesra ni terlalu ramah sangat, pi kata kepada tuanku contohnya, tak apalah raja, saya nak balik dulu nah. Oh, tak boleh macam tu. Dia cuba kita belajar. Tapi kalau kata kita ni takut sampai tak cuba sama sekali, nampak kenderaan tuanku, nampak tuanku lari sebab takut buat salah, pun tak kena juga. Mungkin kadang-kala kita kena beranikan diri seperti mana kita mula-mula belajar naik gerek, naik basikal, naik motosikal. Memang ada ni, kita beranikan diri untuk menghadap dan kita kata menghadap tuanku-tuanku ni. Ambillah persiapan ilmu di dada tu, ilmu untuk menghilang ketak, menghilang gemuruh dan sebagainya, dan kita kata praktikkan bahasa diraja tu. Jangan pula macam tuanku beta rasa tak boleh, yang tu beta tu tuanku punya, kita ni patik macam tu. Tapi kalau kita tak buat, kita tidak amalkan perkara tu, kita jadi tak biasa dan kita lupa. Jadi maksud saya adalah, kalaulah pada segelas ayat itu bila kurang penuh, maka dia tak jadi sempurna. Maka bila dituang lebih daripada kapasiti dia, kandungan dia, pun ayat tu akan terbuang. Maknanya kita kata kita cuba cari satu jalan di mana dia akan jadi kurang pun tidak, berlebih pun tidak. Gitu. Jadi itulah jalannya dalam kita kata cara untuk kita mentakzimkan raja. Kalau sudah tidak mesra, kita mesrakan. Tapi bila sudah mesra, maka ada satu batasan yang kita janganlah langgar. Jangan lebih lah. Tapi janganlah jadi macam tadi yang saya sebut tu, macam tak apalah raja, saya balik dulu. Tak boleh. Kawan-kawan kita. Jadi maknanya kita macam ilmu di dada ni kita tingkatkan. InsyaAllah kita boleh buat. Orang kata Perlis buat boleh.